telah bersinar, aku datang untuk berdoa. Kala subuh telah bersinar, aku datang untuk berdoa. Kala sang surya bersinar memancar, aku datang sujud dan memuja. Kala sang surya bersinar memancar, aku datang sujud dan memuja. Hidupku pasrah kepadamu, ibadahku hanya untukmu. Ku sebut namamu, Allahu Akbar. Ku harap padamu semata, sebelum jasad menjadi tanah. Hapuskan segala dosa, disengaja atau tiada. Kala subuh telah bersinar, aku datang untuk berdoa. Kala subuh telah bersinar, aku datang untuk berdoa. Kala sang surya bersinar memancar, aku datang sujud dan memuja. Kala sang surya bersinar memancar, aku datang sujud dan memuja. Tuhanku, ku pohon restumu, perjuanganku hanya untukmu. Ku sebut namamu, Allahu Akbar. Ku harap hidayah darimu dalam menempuh jalan hidupmu. Cintaku hanya untukmu, kebahagiaan yang ku harapkan. Kala subuh telah bersinar, aku datang untuk berdoa. Kala sang surya bersinar memancar,
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu dan kita bersua dalam kesempatan live kuliah subuh pada pagi yang berbahagia ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua rakan-rakan para penonton, khususnya yang menonton saya dekat live Facebook ataupun yang juga menonton saya di live Instagram saya, live IG saya, Ustaz Ilyas Ismail. Terima kasih kerana sudi menonton, dan agak lama juga saya tidak live di IG, di Instagram. Dan kali ini dapat bersua kembali di IG, dan juga para penonton di Facebook juga terima kasih saya ucapkan. Terdahulu kita raikanlah penonton-penonton kita, Cik Tom Kasim, Anas Mikael. Apa khabar Ustaz? Sihat? Oh, sibuk nak jadi YB nampak gaya ni. Khadijah Abdul Rahman, kita ada Siti Zahida, Hajah Hasni, Ayu Nabilah Nawawi, Hatake orang Jepun kan ni? Hatake. Pejah Angel. Oh, Pejah Angel. Oh, Angel ni. Zul Khairi Karim. Amin. Dan jangan lupa ya untuk kawan-kawan para penonton untuk share dan kongsikan anda berada di kawasan mana. Rosie Rose, Waalaikumsalam dari Singapura. Min 6283, Zuraida 6867, Fatimah Ismail 77, Farihah Syarifuddin. Dan tolong kongsikan anda berada di kawasan mana. Iza Zaharul, Waalaikumsalam. Sarah Adina, Hafizah Roslan, terima kasih. Dan juga tolong share video saya ini dengan para penonton semua, dan juga yang menonton di IG jangan risau, saya akan save video ni nanti. Dan juga tolong tekan share, moga dapat ditonton ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana.
Okey, kita tengok sikit siapa lagi kawan-kawan kita ini. Kita ada Umar Abdul Aziz. Oh, dia bagi love pagi-pagi ni. Nur Hayati Ismail. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ni pun penonton setia juga ni. Rosidah Al-Ghazali An-Nur. Muhammad Munawar Muhammad Nur. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dipermudahkan. Amin. Rafiah binti Saleh. Pijah Angel. Salam dari Putrajaya. Oh, Putrajaya. Oh, ada Angel kat Putrajaya ya. Anila Latif Kota Baru. Mar WKN, terima kasih. Bagi anda yang telah pun tekan share, tolong komen dan share. Okey? Dan share. Okey. Tolong typekan di situ anda telah pun share, anda telah pun kongsikan ya. Muhammad Zarizi Omar. Waalaikumsalam. Nur Azira binti Ismail. Mana ni? Dari Guak Cempedak Ustaz. Oh, orang Miri ada, orang Miri Sarawak ada. Lama tak makan daun pucuk midin. Oh, sedap sungguh midin. Cik Polaris. Waalaikumsalam. Man Pulo. Man Pulo. Dan Ustaz Siti Rik, Fauziah Abdul Hamid, dah share, terima kasih. Baiklah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, minta maaf lah kalau mungkin saya tak sempat lah nak bacakan ke semua komen-komen kawan-kawan yang saya sayangi, yang saya muliakan semua. Walau bagaimanapun, izinkanlah saya untuk terus kita nak berkongsi dengan topik kita. Boleh kawan-kawan di IG tolong letakkan di ruang komen tajuk kita ataupun topik yang akan kita bincangkan. Ataupun para penonton di Facebook tolong letak di ruang komen topik kita ialah kenapa curang dengan isteri. Itu tajuknya ya. Kenapa curang dengan isteri. Kenapa curang dengan isteri. Itu tajuknya ataupun topiknya. Namun saya nak berkongsi dengan para penonton terlebih dahulu. Ada satu benda menarik yang saya nak kongsikan. Iaitu berada di tangan saya ini. Yang berada di tangan saya ini dipanggil MacBook ataupun penanda Al-Quran ataupun penanda buku bermagnet. Menarik, cantik, comel. Nampak ya? Para penonton nampak di Facebook, nampak ini dia sangat menarik bagi saya. Kenapa? Penanda buku ni yang pertama sekali, tanda-tanda kita ni sayangkan buku kita. Buku-buku yang kita sangat hargai, yang kita sangat sayang. Tanda kita hargainya ialah jaga buku tersebut dengan sebaik semoleknya. Tuan-tuan biasa tak kalau kita baca buku kan, ataupun baca buku ke baca Quran kan, kadang-kadang bila sampai satu muka surat kita nak berhenti. Jadi kita buat apa? Kita lipat macam ni, tahu tak? Lipat macam ni. Bila lipat macam ni, bagi saya lah ataupun kawan-kawan para penonton, saya rasa macam tak berapa cantik buku kita dilayan sebegini, macam ni. Dikepak-kepak kan. Lama-lama apa tahu dia jadi apa? Dia jadi dah berurat, nampak? Dia jadi tak kemas, tak cantik. Lama kelamaan ni kalau duk macam ni, anak pula dia baca, dia buka tutup macam ni, lama boleh koyak. Jadi penanda buku ataupun penanda Quran, ni cantik ni. Dia secara bermagnet. Ni tadi yang dalam plastik yang saya tunjuk ni kan. Ini dia ada 3 semuanya ni. Okey, saya tunjukkan salah satu yang dah buka dah ni. Nampak ya? Cantik. Setiap penanda tu pula dia ada doa. Nampak ya? Ini doa sudah membaca Al-Quran. Nampak ya para penonton? Ni cantik. Kemudian kita boleh buka. Okey, buka dia melekat. Macam ni. Okey. Bila buka macam ni, senang saja. Sampai dekat muka surat mana tadi? Dekat sini kan? Kata muka surat ni. Sampai dekat muka surat ni. Jadi senang saja kita macam tu. Dia dah melekat. Dia dah melekat elok tanpa perlu melipat-lipat. Dia melekat elok. Jadi tutup. Nak baca nanti pula, nampak dah kat sini. Nampak dah kat sini kan? Nampak ni. Dia dah tanda kat sini. Jadi kita pun buka secara sempurna elok tanpa perlu sampai terkoyak muka surat yang kita ni lah buku ataupun Quran atau mushaf Quran. Jadi berapa harganya dan nak dapat diskaun semua bagaimana? Anda boleh tengok dekat ruangan caption di Facebook saya, Ustaz Ilyas Ismail. Anda tekan saja link tersebut. Lepas tu nanti masa nak isi formnya tu nanti anda boleh isikan pada kod
tuliskan di situ tanda UEI. Dengan huruf besar semua ya, tanda UEI. InsyaAllah nanti boleh dapat diskaun ataupun dapat kita panggil apa, harga yang istimewa insya-Allah, dengan pembelian dengan anda letak tanda UEI, semuanya huruf besar. Tapi mula-mula anda tekan dulu link yang telah saya letakkan di di caption tu ya. Okey, penanda buku dan juga penanda mushaf Al-Quran. Okey, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, topik kita iaitu kenapa curang dengan isteri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita hidup di dunia ini, Allah jadikan kita berpasang-pasangan. Yang mana Allah menciptakan kita ini hidup berpasang-pasangan, dan juga Allah menciptakan kita ini ada pasangannya, itu ada suami, ada isteri, maupun ada laki-laki, ada perempuan. Yang mana tujuan Allah menciptakan kita ini ada pasangan, ada suami, ada isteri, iaitulah untuk kita ini hidup dengan tiga. Apakah tiga perkara tersebut? Tiga bentuk kebahagiaan dalam rumah tangga. Apakah tiga kebahagiaan tersebut? Pertamanya disebut sebagai sakinah, yang kedua disebut mawaddah, dan yang ketiga disebut sebagai rahmah. Sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Yang mana para ulama berbincang, sakinah, mawaddah, warahmah ini ada makna pengertian yang tersendiri. Ada yang menyebutkan bahawa sakinah itu sendiri iaitu berhenti daripada mencari kebahagiaan di luar dan mencari bahagia itu di dalam rumah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah disebutkan juga sebagai hubbuz zaidun, cinta yang makin bertambah, sayang yang makin bertambah, makin menebal, kasih dan sayang yang makin memuncak. Maknanya bertambahnya tahun perkahwinan kita, bertambahnya tempoh tahun perkahwinan kita itu, maka makin menebal kasih sayang, makin tinggi, makin semarak, makin panas dan hangat rasa cinta terhadap pasangan masing-masing. Mawaddah. Khususnya apabila diuji ombak badai kehidupan dugaan semua, lagi bertambah sayang, lagi bertambah sayang. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya disebut sebagai rahmah. Rahmah ini kata ulama iaitu sifat belas kasihan, kasih sayang yang merentasi sempadan luaran fizikal, soal kecantikan, handsome semua sampai ke dalam. Maknanya sayang pada pasangan ni bukan kerana luaran dia lagi dah, kerana suami banyak duit, kerana isterinya cantik, tidak lagi dah, sampai ke dalamnya itu. Ataupun setengah ulama kata cintanya pada Allah terlalu menebal sangat sehingga dia sayangkan isterinya, dia sayangkan suaminya kerana Allah, walaupun pasangannya itu dihujani, dikelilingi oleh pelbagai dugaan dan masalah. Contoh seorang isteri, ya, pasangan suami isteri bila berumah tangga, lama kahwin namun belum dikurniakan zuriat. Agak lama, kurang lebih dalam 15 ke 17 tahun usia perkahwinan, namun belum dikurniakan anak, belum dikurniakan zuriat. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ini semua ada hikmah dan ada iktibar di sebaliknya itu. Maka bagi suami apabila dapat tahu isterinya mungkin akhirnya disahkan doktor tak dapat mengandung, akan tapi suaminya sendiri tetap sabar, tabah, redha, hatinya berlapang dada terima keadaan ini. Walaupun isterinya offer lah, abang kalau macam ni lah keadaan, abang pergilah menikah lagi satu bang, saya dah tak boleh bagi awak zuriat. Walaupun keadaan macam tu, suaminya tetap dalam keadaan jaga hati isterinya. Tidaklah suami tu bersifat yahu, hure, yang ni lah yang nak dengar daripada dulu ni. Tidak sama sekali. Sebab itu para penonton yang dirahmati Allah sekalian, wujudkan samara. Tolong catat di ruangan komen boleh. Tolong catat di ruangan komen boleh, dipanggil samara. Rumah tangga mesti kena ada samara ataupun asmara. Mesti kena ada asmara dalam rumah ataupun dalam hidup kita berkeluarga.
Namun, kehidupan kita ini tidak akan pernah sunyi daripada ujian maupun dugaan dan cabaran. Dunia darul bala wal imtihan. Dunia ini adalah negara ujian maupun negara penuh cobaan. Maka tidak akan pernah ada suasana yang kita katakan bahawa kita sunyi daripada ujian. Bumi mana tak ditimpa hujan, kan? Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Hidup ini dia ada pasang surut. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada cerah, ada tak berapa cerah. Jadi kita dalam hidup berumah tangga pun begitu juga, senantiasa akan ada ujiannya. Namun apa yang agak menyedihkan kita ialah apabila ujian rumah tangga itu tidak mampu ditangani dengan iman, tidak mampu ditangani dengan rasional, dengan waras, dengan sebaik-baiknya, maka berlakulah banyak kes-kes keruntuhan rumah tangga, perpecahan, pergaduhan, berantakan rumah tangga. Na'udzubillah, na'udzubillah. Saya doakan para penonton-penonton saya, sama ada di Facebook, di Instagram ataupun di YouTube channel saya, Ustaz Ilyas Ismail Official, saya doakan semua para penonton saya, Allah pelihara, Allah payungi, Allah jaga, Allah senantiasa bahagiakan rumah tangga kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, sebagai contoh macam kita di Malaysia khususnya, isu-isu kes perceraian, isu-isu pergaduhan, berantakan rumah tangga ini perkara yang tidak lagi asing bagi kita. Banyak berlaku di sana sini kita dengar. Walaupun ada catatan ataupun satu kajian yang saya nak kongsikan dengan penonton semua, di Malaysia ini khususnya tiap-tiap tahun ada 150,000 pasangan muda yang kahwin. Saya ulang sekali lagi, di Malaysia ini tiap-tiap tahun ada 150,000 pasangan muda yang kahwin. Maknanya bagus, ada kesedaran, ada nak belajar tentang erti tanggungjawab semua pada usia muda nak berumah tangga, bagus. Namun ada suatu berita yang kurang enak didengar, iaitu dalam tempoh 10 tahun. Ini cerita sebelum inilah, maknanya tahun-tahun sebelum ini. Dalam tempoh 10 tahun, kurang lebih ada 144,137 kes perceraian yang berlaku. Ataupun dikecilkan lagi skopnya itu, kurang lebih ada 12,000 kes dalam setahun, ataupun 2,000 kes dalam sebulan, ataupun ada 70 kes dalam sehari, ataupun setiap 15 minit satu perceraian berlaku di Malaysia. Wal'ayazubillah. Maka ini suatu keadaan yang membuatkan kita rasa nak duduk, bertenang dan fikir kembali. Apatah lagi dalam musim COVID-19 yang belum nampak lagi redanya itu, banyak kes-kes pergaduhan, ada yang sampai mengasari isterinya akibat tertekan, ada suami diberhentikan kerja, perniagaan tak dapat nak dijalankan seperti biasa, ataupun keuntungan yang diperolehi juga tak seperti yang diharapkan, dia membawa kepada tekanan. Lalu menjadi persoalan pada orang-orang di sekeliling kita. Macam mana nak bahagia, Ustaz? Hidup dengan duit tak ada, ini lagi tertekan, tension, stres, balik bini pula banyak, laki pun macam-macam perangai, anak gitu gini. Dia memanglah, itulah namanya ujian kehidupan. Sebab itu para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam celah-celah kita bercakap tentang soal tekanan maupun stres dalam suasana penularan wabak ke, ataupun di waktu mana sekalipun, ada satu lagi isu yang lebih mengeruhkan keadaan lagi, iaitu disebut sebagai curang. Curang. Apa makna curang? Curang ni ialah, kalau tengok dari sudut bahasanya, ialah curang itu tak lurus hati, tak jujur maupun khianat. Tolong catat di ruangan komen boleh. Tolong catat di ruangan komen. Nanti mana-mana komen-komen yang terpilih
akan saya bacakanlah komennya itu, juga apa yang telah kawan-kawan kita kongsikan ya. Saya ulang sekali lagi, curang itu ialah tak lurus hati, tak jujur dan berlaku khianat. Jadi maknanya curang ni boleh berlaku di mana-mana. Curang dalam timbangan, curang dalam perniagaan, curang dalam kepimpinan, curang dalam memegang amanah, termasuk juga curang terhadap pasangan, maupun curang terhadap suami, curang terhadap isteri pun macam-macam berlaku. Adalah satu kajian yang dibuat, kebiasaan kalau curang ini, kebiasaan orang tanya kalau curang dalam pasangan ni, hidup berumah tangga ni biasa tahun ke berapa kahwin, kebiasaannya. Ini yang saya perolehi pada satu rujukan saya itu. Ada yang menyebutkan ini bukan benda yang pasti, ini sekadar kajian umum saja. Ada yang menyebutkan kebiasaan wanita dia akan mula curang pada suaminya sekitar dalam tempoh 6 ke 10 tahun perkahwinan. Boleh jadi, ini mungkin boleh jadi ataupun mungkin tidak, tapi ini sekadar kajian. Yang mana kalau kita lihatkan, barangkali mungkin bila dia berumah tangga, dia nampak gaya suami dia pun tak boleh nak bimbing dia, ataupun suami dia tak mampu nak bahagiakan dia, mula nampak laki lain, mula nampak laki-laki lain. Ataupun kebiasaan kalau laki-laki pula mula curang terhadap isterinya apabila masuk tempoh perkahwinan yang ke-11 tahun. Dia sambut anniversary yang ke-10 ke, yang ke-11 ke, lepas tu mula nak jadi curang. Wala'iyyazubillah. Kalau lelaki dia pada tahun ke-11. Tapi ada juga para penonton kata, tak ada Ustaz, ada pasangan suami, ada suami tu baru 2 tahun kahwin curang dah. Itu yang saya katakan tak semestinya apa yang disebutkan ini. Ada yang lebih awal daripada tu, ada yang kadang-kadang tu dah berpuluh tahun dah, 30 tahun kahwin, baru nak jadi curang pula ada minat dengan seorang mana ibu tunggal ke mana, ada walaupun dia dah berumur dah, dia nak cari yang solo jenis buy one free 6, buy one free 7 tu, dia nak yang ada anak ramai-ramai pula, macam-macam keadaan kainah senario manusia ini ya. Jadi walau bagaimanapun, ada juga yang menyebutkan bagaimana ya Ustaz kita nak tahu tanda-tanda pasangan dah mula berlaku curang. Tanda-tanda. Tanda-tanda ini pun saya sebutkan sekali lagi, dia bukanlah suatu benda yang pasti, dia sekadar pemerhatian umum. Ada 6 tanda-tanda pasangan itu mula berlaku curang. Saya ulang sekali lagi, ini bukan pasti, sekadar pemerhatian umum. Ada 6 tanda-tanda pasangan mula curang. Yang pertama sekali ialah apabila dia sering rapat semacam dengan telefon. Dia rapat semacam sangat dengan telefon. Dengan telefon tu dia agak sampai peluk, tidur dengan masuk tandas pun bawa telefon. Lepas tu kalau bercakap pun dia bisik-bisik, tak nak orang dengar. Lepas tu dengan telefon pun sampai lewat malam. Ataupun bila semua dah tidur, dia masih lagi mata duk cerah lagi. Muka terang, bukan muka terang cahaya ambil wuduk, tidak. Muka terang cahaya tu pasal duk main telefon lagi. Sentiasa bawa walau ke mana pun masuk ke tandas sekalipun. Selit ke kain pelekat, kain sarung, dia selit di situ. Dia sorok, tak mau bagi orang nampak dia bawa telefon masuk tandas. Ataupun letak password pula yang susah sangat. Ada setengah orang kan password yang jenis yang bintik tu, macam-macam lah, buat bentuk X lah, buat bentuk Y lah, buat bentuk Z lah. Dia maknanya ada password tapi senang nak dibaca. Anak-anak pun tahu nak buka, isteri pun tahu nak buka. Tapi ni dia punya password dia, ya Allah, dia pusing tu atas balik X, Y, Z semua I jadi huruf Q lah apa. Payahnya. Macam ada sesuatu yang awak sembunyi nampak gaya ni. Tu yang pertama, rapat semacam dengan telefon. Yang keduanya ialah tanda-tandanya itu apabila sumber kewangan mula susut. Sumber kewangan mula susut. Maknanya mungkin barangkali apabila pasangan tu, ke suami ke isteri tu, barangkali ada belanjakan duit tu kepada orang lain. Lepas tu pula bila duit makin susut, kewangan makin tak berapa nak ada sangat duitnya itu, disalahkan isteri dan anak-anak. Ni anak-anak lah sibuk beli mainan lah apa, pantang ada promosi lah, Shopee sibuk nak belilah mainan lah apa bagai, habis duit semua. Padahal tidak. Kesian anak dan isteri, disalahkan anak dan isteri. Padahal
dia belanja pada perempuan lain ataupun pada itulah pada skandal ke apa macam-macam. Itu yang kedua. Yang ketiganya tandanya ialah jadual peribadi sangat padat yang pelik. Sangat padat dan pelik. Sampai tak ada masa langsung ni bagi fitrah orang yang berumah tangga ni. Sungguh pun dia sibuk, sungguh pun dia busy, dia kalut macam mana pun, tetap dia akan ada masa ataupun dia akan pilih masa untuk keluarga. Mesti ada dalam perancangan diary schedule-nya itu. Okey, 3-4 hari aku outstation, 3 hari, 2 hari aku di luar kawasan. Nanti satu hari nanti ni hujung minggu, weekend, aku akan spend time dengan keluarga. Aku akan isi ruang masa dengan keluarga aku. Mailah telefon ke apa, semua aku off. Sebab ini masa dengan keluarga. Ada ni tak ada. Ini masa dengan keluarga ke apa, langsung tak dipedulikan. Ini ada pelik sikit lah bagi orang yang berumah tangga, sebagai suami, sebagai ayah. Kalau tak ada rasa langsung nak luang masa dengan keluarga, dibimbangi. Itu yang ketiga. Yang keempatnya ialah interaksi dengan ahli keluarga makin kurang. Interaksi dengan ahli keluarga makin kurang. Apa makna interaksi? Sama ada suami ke isteri ke, dia boleh duduk-duduk, sembang-sembang dengan anak-anak, bancuhkan kopi, masak sama-sama, berkebun sama-sama, jogging sama. Tidak, dia dah tak ada benda tu. Interaksi tu tak ada. Malah lebih memburukkan keadaan lagi ialah mood yang tak dapat dijangka. Mood yang tak dapat dijangka. Sembang sikit kira nak bergaduh. Sebut sikit nak bergaduh. Nak jadi tinggi suara. Dia jadi panas, rasa nak bergaduh, rasa ada benda yang tak kena. Itu. Ataupun mudah bertengkar bila berbual. Kadang-kadang isteri tu sebut benda yang kebiasaan sebut tak ada masalah. Kenapa sebut kali ni jadi nak marah, jadi nak mengamuk, terasa hati semacam, dia jadi sentak. Pelik. Dia jadi pelik sangat. Kenapa suami aku ni sebelum ni sembang okey, ni tiba nak mengamuk sangat pasal apa ni? Ada benda yang tak kena. Itu yang keempat. Yang kelima, keinginan dia panggil apa? Keinginan untuk bersama tu kurang. Maknanya hubungan suami isteri ni, dia punya gairah dia, keinginan tu dah makin lama makin kurang, makin susut. Ya, mungkin barangkali kerana tarikan hatinya tu pada orang lain. Jadi pada pasangan sendiri dia dah makin kurang. Itu yang kelima. Yang keenamnya ialah dia kurang libatkan pasangan dalam kehidupan peribadi. Dia kurang libatkan pasangan dalam kehidupan peribadi. Apa maknanya? Barangkali kalau ada kenuri, ada majlis-majlis apa di office, dia tak ajak isteri dia. Dan kalau boleh dia tak mau ajak isteri, dia tak mau libatkan isteri ke anak-anak dia dalam hal kehidupan peribadi dia. Wallahu alam lah, tak tahulah kalau di media sosial ke ataupun secara sosialnya dia tak nak libatkan, dia seorang, dia kelihatan dia seorang kan, lonely ke apa, kita pun tak tahulah, dia tak nak pun ketengahkan ke, berkongsi ke ataupun bawa pasangannya dan anak-anaknya dalam masyarakat. Ini pelik sikit. Kurang libatkan pasangan dan keluarga dalam kehidupan peribadi. Malah dia rasa rimas kalau pasangan dia mula nak masuk campur dalam kehidupan peribadi dia. Ini 6 dalam bentuk pemerhatian umum yang bukan pasti, tapi mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang pernah melalui saat-saat seperti ini. Kalau 6 tanda-tanda yang saya sebutkan ini pernah tuan-tuan semua berpengalaman tengok sendiri berlaku kepada kawan-kawan di sekeliling, anda letakkan di ruangan komen ya benar. Ya benar. Okey, letakkan di ruangan komen bagi anda yang rasa apa yang saya kongsikan 6 ini pernah berlaku kepada keadaan di sekeliling kita lah, ataupun teman, kenalan ke siapa pun. Zinirah Amani, dia kata dulu family man, sekarang tinggal family saja. Ya, kita akui. Miss Harudin Muhammad, jangan luahkan apa yang berlaku dalam rumah tangga kepada orang luar. Akan ada yang ambil kesempatan. Ni saya setuju sangat. Bila luahkan apa saja masalah peribadi ke, tekanan ke pada siapa-siapa pun, yang lebih teruk lagi pada orang yang bukan ahlinya, bukan orang tua kita ke, bukan pada orang yang bidang dia untuk membantu kita, memberikan solusi.
kena pada orang hati busuk, hati yang memang jenis suka nak tengok keluarga orang berpecah belah, bercerai-berai, memang salah, silap tempat lah tu. Mak Uda Ahmad, sepatutnya tajuk ni kenapa curang pada pasangan. Tak apalah, sebenarnya saya nak bagi dia khusus sikit. Nanti kita boleh patut ejah pada kesempatan lain-lain pula ya. Sushita Surip, tanda suami curang, rapat dengan telefon, ada password pada handphone kewangan mula susut. Oh, dia catat semula. Terima kasih ya. Qasih Sal, ya benar. Azmah Mali, ya benar. Mahani Abdul Karim, ya benar. Baik, terima kasih semua. Okey. Tapi seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, walau bagaimanapun janganlah tiba-tiba ambil tindakan melulu. Maknanya kalau sekiranya kita nampak suami kita ataupun isteri kita mungkin perangainya dah mula berubah sebagaimana yang ada saya sebutkan tadi ni, ataupun ada perangai-perangai yang kita sebagai pasangan selama hidup dengan dia, sejak berumah tangga, kahwin dengan dia dulu, dia tak pernah jadi macam ni. Kita mula nak ambil tindakan, tiba-tiba nak bertindak, nak pergi serang orang yang kita rasa dia ni kot punca ni, perempuan ni jadi menyebab kami jadi gaduh, jadi suram, jadi muram rumah tangga kami ni. Tiba-tiba anda semua bertindak dengan tak tentu arah, tanpa usul periksa. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala tegur dalam Quran, yang mana Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairin والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Sadaqallahul azim. Kata Allah, dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Surah Al-Ahzab ayat 58. Surah Al-Ahzab ayat 58. Daripada ayat ni Allah mengajar kita supaya jangan kau tiba nak serang orang tak tentu arah tanpa usul periksa, dan juga engkau menuduh orang lain buat benda seperti yang kita sangkakan. Sebab itu dalam Islam ni, bab sangka menyangka ni benda yang juga Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita dalam Quran. Apa antaranya? Kata Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni itsm. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana apa? Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Adalah dosa. Jangan duk tuduh suami, jangan duk tuduh isteri kalau mungkin dia ada, mungkin kelakuannya agak pelik, barangkali dia tak sihat ke, ada benda yang dia tengah fikir masa sekejap nak kongsi, ambil masa sekejap, dia tak nak kongsi sekarang lagi, mungkin kerana kalau dia kongsi sekarang mungkin isterinya jadi tension, isterinya jadi sedih, hibah. Ada kadang setengah laki-laki macam tu, dia tak nak luah sekarang, dia pendam dulu, tunggu masa yang sesuai baru dia nak cakap apa jualah, macam-macam isu lah. Jadi ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walau bagaimanapun teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, perlu juga kita nak kena tahu apa punca-punca suami boleh jadi curang ni. Saya sebut dari pihak suami, supaya para isteri semua sama-sama kita dapat berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara keluarga kita, suami, isteri, anak-anak, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua dipelihara Allah. Apa punca-punca suami boleh jadi curang? Juga antara pemerhatian umum menyebutkan punca suami boleh jadi curang ini, saya kongsikan ada 6 semuanya. Ada 6 punca-punca yang menyebabkan suami boleh jadi curang. Pertama sekali adalah kerana apa? Kerana tertekan dengan urusan rumah tangga.
Yang pertama, kerana tertekan dengan urusan rumah tangga. Artinya dalam menguruskan anak-anak, mungkin dalam tempoh anak-anak yang PDPR, work from home, anak-anak semua di rumah, lepas tu pula dia jadi tertekan, dia jadi stres dengan anak itu ragam macam ni, yang ni anak macam, ya Allah, seorang-seorang punya perangai. Tak termasuk lagi pula jenis isterinya pula kadang kuat lah. Orang kata apa, mengomelnya beletir ke apa. Aduh, tension lah. Saya baru nak pejam tidur. Saya kata kuat tidur. Awak ni tidur. Lepas tu bila suami tu kerja, awak ni kerja. Lepas tu bila suami tu penat nak rehat, awak ni rehat. Bila nak kerja. Itu jadi dia jadi stres. Dia jadi tertekan. Tambahan pula ada yang duduk serumah dengan orang tua, yang tinggal serumah dengan mak mertua, lagi tension. Kalau mertua memahami tak apa, mertua pun jenis komplain siang malam, laki kau kenapa begitu, bini kau kenapa malah masak, habis dia lagi tension. Di saat suami ke isteri yang tertekan begitu, tiba-tiba ada pula yang datang menenangkan. Dia menenangkan tu bukan dengan tujuan baik, nak masuk jarum. Dah tension tu pula patut mengadu pada Allah Ta'ala, tadah tangan, solat, semua. Tidak, dia mengadunya ke Facebook, Instagram. Ada datang dia punya XX dulu datang balik. X-ray dulu datang balik. Kenapa tu? Kenapa stres sangat? Itulah awak, dulu kita nakkan awak, awak tak nakkan kita. Kita dulu bagai macam-macam lah. Banyakkan sabar ya. Hidup ni banyak ujian, macam-macam. Tu yang pertama, tertekan dengan urusan rumah tangga. Yang keduanya adalah kerana puncanya, yang kedua kerana krisis pertengahan usia. Krisis pertengahan usia ataupun midlife crisis. Maknanya kalau umur seseorang dah masuk 30-an, 40-an, ada setengah-setengahnya itu dia dah establish. Dia dah segalanya semua dia dah ada. Ada rumah, ada kenderaan, ada kerja, semuanya dia dah kukuh. Dan pada waktu tu kadang-kadang terdetik dalam hati dia, ini saja ke life, ni saja ke kehidupan. Aku duit banyak, takkan begini je, takkan tak mau enjoy. Dia macam tu, dia fikir macam tu. Ataupun bila lebih-lebih lagi apabila dalam tempoh perkahwinan tu dia dah mula ada perubahan-perubahan yang sepatutnya dia kena terima, dia kena absorb. Orang panggil apa? Bila dah berumah tangga ni, apa? Isteri pun ada yang ialah mengandung. Bila mengandung pula bersalin. Ketika dalam tempoh mengandung, mungkin rupanya keadaan fizikal tak seperti sebelum ini. Maka suami dia rasa, bini aku tak macam sebelum ni lah, dah tak berapa lawa dah. Lepas tu tak pandai berhias lah, tak apa nak cun lah. Dia mula nampak perempuan lain punya buruk perangai suami macam ni. Aduh, ya Allah, sedih keadaan macam ni ya. Dia mula bila anak-anak dah besar, dia kan pasangan kita ataupun isteri kita, bila anak-anak ini makin membesar, isteri kadang-kadang dia punya perhatiannya itu pada anak-anak, pada pengurusan ialah baju sekolah, pengurusan anak-anak ni semua, kadang isteri banyak bagi perhatian. Lama kelamaan suami dia rasa macam dia dah tak diberi perhatian. Sampai tahap lagi teruk, dia sangka bahawa isteri dia dah tak sayang dia dah. Isteri banyak sangatlah duk bagi perhatian ke anak. Aku laki dia ni, suami dia ni dah tak peduli dah. Dah mula nampak perempuan lain. Perempuan lain tu pula sering bagi perhatian kat dia. Awal-awal pagi bagi dah WhatsApp salam subuh. Semoga dirahmati Allah. Berbahagialah. Moga hari ni lebih baik daripada semalam. Duk bagi perhatian kat dia pula. Ada yang jadi macam tu. Yang ketiganya, puncanya adalah kerana bosan dengan pasangan. Mungkin pasangan tu dah tak handsome, dah tak cantik, dah tak ada dah ayat-ayat manis. Dulu sebelum kahwin ayatnya manis sangat, sekarang tinggal kencing manis saja. Ataupun ada apa, dulu banyak surprise, asyik kejutan. Asal buat surprise, update dekat IG. Asal buat surprise tunjuk dekat Facebook. Satu dunia semua tahu. Sekarang dah tak ada dah surprise gelak tawa, semua tak ada dah.
Lama dah tak update dia punya surprise-nya tu. Surprise, buat kejutan, tak ada menyorok belakang pintu, buat kejut semua tak ada dah tak ada dah. Gelak tawa, riang tawa semua dah tak ada dah. Bosan dengan pasangan. Yang keempat, akibat kerana kawan-kawan kenalan rapat yang bagi galakan ataupun suka duk menyakat. Kawan-kawan teman rapat ni, saya nak pesanlah, tolong hormat kawan-kawan kita yang dah berumah tangga. Yang bujang tu cerita lain, ni yang dah berumah tangga. Orang tu dah ada isteri, orang tu dah ada suami, kau janganlah duk laga-lagakan dengan orang lain, orang bujang lain, jangan. Ataupun lebih teruk lagi duk laga-lagakan dengan suami orang, dengan isteri orang. Tak, kawan-kawan tu pun janganlah. Aku tengok kau kalau dengan dia, baik lagi ngam nampak masuk, nampak lagi ada chemistry ah. Bini kau aduh, susah. Bini kau tak berapa faham lah. Kau tengok perempuan tu, dia faham kau. Jam. Jenis macam ni jam. Jam boleh sapu roti tak apa. Ni memang jam. Memang rosak betul lah. Kacau betul lah kawan-kawan. Tolong jangan buat perangai macam tu. Merosak, meranapkan rumah tangga orang dengan perbuatan macam tu. Dia memang mula-mula, kalau jenis menyakat, jenis gurau-gurau mula-mula tak ada rasa lagi. Lama kelamaan dia ada rasa, timbul rasa sayang, timbul rasa cinta, timbul rasa cenderung pada orang yang dia orang panggil apa, yang dikenen-kenenkan tu. Macam-macam ya. Tu yang keempat. Yang kelimanya, pergaulan tempat kerja. Sering berjumpa, bertemu dalam kursus ataupun pergi ke sana sini misi bantuan, berbulan-bulan pergi bersama-sama pula pun boleh jadi, ataupun kerja dengan task yang sama pula, sering sama-sama pun boleh timbul ni semua. Yang kelima. Yang keenamnya ialah kerana ini paling banyak berlaku. Saya tak tahu lah kawan-kawan setuju ke tidak. Yang ni paling banyak jadi, iaitu cinta lama berputik kembali. Cinta lama berputik kembali. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Dia marilah pernah ada rasa cinta, kini tinggal kenangan. Kenangan tu hidup kembali. Jam. Habis tuan-tuan. Dia reunion, buat pula grup WhatsApp sekolah dulu, college dulu, bertemu balik yang dulu-dulu. Ini banyak yang berlaku. Sebab itu tuan-tuan, kalau buat majlis reunion ke apa, bawa je lah isteri tu sekali, bawa je anak-anak tu sekali. Jenis pergi sorang-sorang belagak bujang tu payah tu. Jumpa balik, hak cinta lama tak menjadi dulu, dihalang orang tua. Habis semua lagu-lagu datang, lagu-lagu tema semua datang balik time tu. Habis. Sebab itu para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan ini izinkanlah saya yang belum banyak pengalaman lagi, sekadar untuk nak berkongsi apakah cara maupun kita boleh tangani keadaan ini semua dengan sebaik-baiknya. Iaitu saya nak kongsikan ada 5. Okey, kita masa pun tak banyak dah. Saya nak kongsikan dengan para penonton yang saya sayangi sekalian semua. Moga Allah pelihara, Allah senantiasa berikan warna-warna indah dalam rumah tangga kita. Kenapa saya kata warna-warna? Kerana rumah tangga tak semestinya dia selalu putih. Ada ketika dia boleh jadi hitam, ada kala dia boleh jadi kuning, dia boleh jadi oranye. Tapi semuanya warna-warni kebahagiaan. Okey? Walau marah-marah, geram-geram, tension, stres, ada benci-benci sikit, tapi tetap sayang pada pasangan kita. Geram dengan abang tapi sayang, benci dengan abang ni tapi sayang. Kan, itu yang kita nak wujudkan. Sebab dalam rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak pernah sunyi daripada suasana-suasana asam garam dalam rumah tangga. Kita ambil contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah biarkan saja isteri baginda Nabi marah. Nabi pernah biarkan saja isteri Nabi marah. Relax Nabi biar aja isteri Nabi nak marah Nabi relax, biar ya. Pernah satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, menceritakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yang mana kata beliau, kata Nabi,
inni la a'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba. Kata Nabi SAW, sungguh saya tahu bila awak suka pada saya dan bila awak marah pada saya. Nampak? Nabi seorang suami yang sangat kenal isterinya. Kata Nabi, saya tahu sangat awak ni kalau time seronok dengan saya, suka dengan saya, dan bila awak marahkan saya, pun saya tahu boleh cam. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Faqalat faqultu min aina ta'rifu zalika. Kata Aisyah, bagaimana ya Rasulullah, wahai suamiku, engkau boleh tahu pula saya marahkan awak ke, saya tak marah ke, saya suka ke, macam mana? Lalu jawab Nabi SAW, faqala amma iza kunti anni radiyatan fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammad, wa iza kunti alayya ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, aku boleh tahu engkau suka ke aku ataupun kau tengah marahkan aku ini macam mana. Kata Nabi, ketika awak suka dengan saya, awak pasti akan mengatakan, tidak, demi Tuhan Muhammad. Tidak, demi Tuhan Muhammad. Itu kalau sukakan saya, kata Nabi. Akan tetapi kalau awak tengah marahkan saya, awak akan sebut, tidak, demi Tuhan Ibrahim. Demi Tuhan Ibrahim. Faqalat qultu ajal wallahi ya Rasulullah ma ahjuru illa ismaka. Kata Sayyidatina Aisyah, aku pun membalas, of course, benar, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak pernah diam membisu denganmu ya Rasulullah ketika marah. Maknanya ketika saya marah, saya takkan diam. Saya takkan diam. Ini ada jenis isteri macam ni. Ada setengah isteri kan, kalau dia marah, dia diam kan. Tak. Kata Aisyah, saya ni kalau marah, saya takkan diam. Saya mesti cakap juga. Cuma saya tidak mahu sebut namamu ya Rasulullah. Aisyah, apa kata Nabi? Aisyah kalau marah, dia akan sebut apa? Kalau dimarahkan Nabi, dia akan sebut demi Tuhan Ibrahim. Demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau tengah sayangkan Rasulullah, bukan tengah-tengah suka, dia kata demi Tuhan Muhammad. demi Tuhan Muhammad. Itulah dia. Maknanya asam garam dalam rumah tangga Rasulullah SAW juga tidak lari daripada suasana yang sebagaimana kita juga pernah ataupun yang kita lalui pada hari ini. Izinkanlah saya nak kongsikan dengan para penonton di hujung-hujung ini 5 tips ataupun 5 kaedah untuk bagaimana kita nak semarakkan rumah tangga kita. Moga dijauhkan siapa-siapa pula antara pasangan, suami ke, isteri ke, daripada terjebak dengan berlakunya curang terhadap pasangan. 5 tersebut apa dia? Okey, sebelum saya nak sebutkan pada tuan-tuan 5 tip tersebut, saya nak kongsikan sekali lagi penanda buku ataupun penanda mushaf Al-Quran yang boleh anda gunakan sebagai cara untuk kita nak pelihara buku ataupun pelihara mushaf Al-Quran. Saya ambil contoh buku ni, macam saya sebutkan di awal tadi kan, tanda kita hormat, tanda kita layan buku kita dengan baik ialah janganlah duk melipat-melipat, suka duk melipat. Kan ada orang suka lipat muka surat mana yang dia nak berhenti, nanti dia nak sambung, dia suka lipat macam ni lah, lipat setengah, lipat penyek ni. Penyek-penyek ni tuan-tuan, lama-lama rosak buku kita. Buku-buku saya yang saya beli, saya nak kalau boleh anak-anak saya juga baca. Manalah tahu kau anak-anak saya pun ada yang nak ceramah ke apa nanti kan. Gunalah buku-buku ayah ni. Tapi buku-buku ayah pun naklah dijaga dengan sebaiknya. Jadi cara tak mau nak lipat, nak tanda ni, kita gunakan penanda buku bermagnet. Macam ni, senang. Nampak Dah lah penanda buku ni cantiknya, nampak ada doa-doa, kemudian ada yang ada mutiara kata pun ada. Okey, nampak dia bermagnet. Buka macam ni, lepas tu kita selit dekat mana tadi muka surat yang kita nak berhenti tadi. Nampak kan kemas, nampak dia kemas. Si ada doa lagi ataupun ada mutiara kata, kan kemas, dia bermagnet. Macam tu, nampak tak? Okey, nampak? Macam tu. Jadi kita tutup. Okey, tutup. Nanti nak baca pula,
kita buka muka surat yang telah pun ditanda dengan penanda buku bermagnet tadi ni, ataupun mushaf Quran pun boleh juga. Senang, mudah. Okey, jadi nak tahu tentang harga, tentang promosi, diskaun semua, anda boleh tekan link yang telah saya sediakan di caption yang saya letakkan di ruangan caption di ruangan caption tu. Anda tekan link tersebut dan jangan lupa masa tengah nak isi nama, alamat semua tu, yang kod promosi tu anda letakkan di situ tanda UEI. Anda eja ya, tanda UEI, semua huruf besar. Tanda UEI, anda akan dapat diskaun dan anda juga boleh dapatkan dia punya promosinya, insya-Allah. Okey, boleh tengok di Facebook saya. Okey, kita sambung. Baiklah, apakah di antara 5 pesanan yang saya nak kongsikan? 5 pesanan untuk kita semarakkan rumah tangga yang bahagia dan dijauhkan daripada sifat curang terhadap pasangan. 5 tersebut apa? Pertama sekali, semarakkan dalam jiwa para suami sekalian untuk bersikap bertanggungjawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada sahabat kita tanya, Ustaz boleh post ke Singapura? InsyaAllah ya, insyaAllah boleh. Nanti tekan saja link yang saya sediakan dekat caption tu, tekan saja link tu dan anda akan tengok semua detail terperinci, maklumat, harga, diskaun, promosi dan cara penghantaran semua dijelaskan ya. Okey, saya ulang sekali lagi. Pertama sekali, suburkan, semaikan dalam jiwa kita, iaitu tentang sifat apa? Tentang sifat tanggungjawab. Para suami sekalian, tolong ada sifat tanggungjawab. Okey, seorang laki-laki dia adalah pemimpin kepada perempuan. Dia adalah pemimpin kepada isterinya. Dia adalah pemimpin juga kepada kaum wanita. Jadi bagi seorang suami, apakah tanggungjawab paling penting, paling utama perlu dia sempurnakan terhadap ahli keluarganya dan juga pada isterinya? Ada 7. Okey, mana sempat catat kawan-kawan dan kemudian share, sebarkan dalam grup WhatsApp ke, sebarkan. Anda rakam pun boleh ni video saya ni, rakam lepas tu bagi dekat grup WhatsApp semua. 7 tanggungjawab seorang suami, seorang ayah dalam keluarga. Pertama sekali, menyediakan makan dan minum. Yang keduanya, menyediakan tempat tinggal, tempat berteduh ataupun rumah. Yang ketiganya, menyediakan pakaian. Yang keempat, menyediakan bahan-bahan masak. Apa bahan masak? Garam, gula, rempah, beras, tepung, tongges. Tongges kena ada. Masak pakai kayu api ke sekarang ni? Ada pakai tongges. Tongges kena ada. Lagi apa? Yang kelima, perkakas rumah, pinggan, mangkuk, cawan semua tu kena ada. Yang keenam, alat membersih badan, berus giginya, sabunnya, alat membersih badan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, pembantu rumah jika mampu. Yang ketujuh, pembantu rumah jika mampu. Itu bagi isteri. Bagi anak-anak juga, para penonton sekalian, seorang suami, seorang ayah, ingat apa yang perlu disempurnakan juga. Ada 5 lebih, tapi saya kongsikan 5 yang paling utama. Pertama, pendidikan. Hantar anak pergi sekolah, hantar anak untuk belajar, berguru, belajar. Itu yang pertama, pendidikan. Yang keduanya, agama. Tentang solatnya, tentang auratnya, syariat Allah kita cakna, kita ambil berat terhadap anak-anak kita punya agamanya. Sering kali kita berdoa, Allahumma salimna wa salim dinana wa salim imanana. Ya Allah, selamatkanlah iman kami, selamatkanlah agama kami. Itu yang kedua. Yang ketiganya, semaikan adab. Ajar anak-anak kita sampai satu tahap umurnya itu, dia laki-laki, anak-anak laki, anak perempuan kena tidur berasingan, tentang aurat, tentang sifat malu, tentang bila pergi rumah orang, apa tata cara, apa adab, masuk dalam masjid, apa adabnya, pergi kenduri orang, apa adab tata caranya itu. Kalau tak setuju, kalau ada rasa marah, macam mana nak zahirkan rasa marah, itu kena ajar. Lagi apa? Yang keempat, kasih sayang. Semaikan kasih sayang pada anak-anak. Walaupun rasa marah, walaupun rasa geram dengan tindakan anak kita, kelakuan anak kita yang masih kecil, mesti diiringi dengan sayang. Dan yang kelimanya ialah makan minum dijaga. Okey, itu yang pertama, yang tanggungjawab.
tanggungjawab. Yang keduanya ialah cuba sibukkan dengan ibadah secara rutin. Cuba sibukkan dengan ibadah secara rutin. Jenis suami, jenis isteri yang kadang-kadang mungkin terjebak dengan curang-curang ni, barangkali banyak masa sangat kot. Tak fikir agama sangat, jauh daripada semayang ke apa ni, kadang amalan-amalan sebagai vitamin jiwa tu dah tak ada. Tu yang sibuk dengan benda merosak jiwa tu. Saya cadangkan, cubalah amalkan beberapa amalan ini secara rutin, insya-Allah. Apa amalannya itu? Duha, zikir, sedekah, Quran, puasa sunat. Tuan-tuan, lazimkanlah 5 benda ni pada diri kita dan pada keluarga kita. InsyaAllah dia akan didik jiwa kita, rohani kita jadi baik, insyaAllah ya. Hati nurani kita jadi baik. Apa dia? Pertama, duha. Duha, mudahkan diri kita untuk menjemput rezeki. Yang kedua, zikir, melembut, menenang jiwa dan hati. Yang ketiga, sedekah, untuk elakkan kita, tarbiahkan diri kita daripada jadi orang sombong bila kerap bersedekah. Yang keempat, Quran, dia akan penawar jiwa kita, penunjuk mana kita yang salah. Dan yang kelimanya, puasa sunat. Sebab apa puasa sunat? Cara untuk mohon bantuan daripada Allah. Sebab orang yang berpuasa sunat ataupun orang yang berpuasa, doanya itu tidak ditolak oleh Allah. Tu ingat, tu yang kedua. Yang ketiganya ialah ciptakan suasana cinta. Ciptakan suasana cinta dalam rumah tangga kita. Bagaimana? Wujudkan masa yang berkualiti. Adakan masa kita untuk duduk-duduk sembang, untuk solat berjamaah, makan bersama, riadah, ada small talk. Sebelum nak tidur tu ada small talk, ada sembang-sembang dengan anak, dengan isteri kita. Itu boleh membuatkan sayang tu makin menebal dalam jiwa kita. Tak adalah mari cinta-cinta lain, mari singgah di hati kita. Ingat, tu yang ketiga. Yang keempatnya ialah, akuilah kesilapan diri. Para suami dan juga isteri, kalau buat silap, kalau buat salah, mengaku sajalah kita ada buat silap. Mengaku sajalah kita salah. Orang yang mengaku bahawa dia melakukan kesilapan ataupun orang yang mengakui kesilapan dirinya itu adalah orang yang tawaduk. Tolong catat di ruangan komen. Tolong catat di ruangan komen. Manusia yang suka mengakui kesalahan, kesilapan dirinya itu, mengaku kekurangan dirinya itu, lambang tawaduk. Orang yang suka merendah diri. Ya. Akui kesilapan diri kita. Tu yang keberapa? Yang keempat. Dan yang kelimanya ialah mesti tahu hak dan batasan isteri kita maupun pasangan kita. Dalam hidup ni, dia ada hak dan dia ada had kalau ikut. Ada hak dan ada had. Suami kita, dia ada hak dia, tapi ada had dia. Isteri kita ada hak dia, tapi dalam masa yang sama dia ada had dia. Hak isteri kita, apa yang perlu kita berikan pada dia? Nafkah, sama ada nafkah yang bersifat daruriyah ke, hajiat ke, tahsiniat ke. Maknanya nafkah yang bersifat apa? Yang perlu, yang menjadi melengkapkan ataupun yang mencantikkan lagi, itu perlu disempurnakan. Tapi dalam masa yang sama ada had dia. Contoh, kalau kita mendidik isteri, kalau marah sekalipun, jangan sampai melebihi had dia. Mengamuk, sebut benda yang tak sepatut, maki, hamun, mencela, tu tak patut. Benda tu tak sepatut, tak sewajarnya seorang suami buat. Okey? Dan apa lagi? Dan juga memberikan didikan agama pada ahli keluarga kita. Tu yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan 5 tips yang saya kongsikan ini memberikan kita kekuatan dan kita semangat kembali untuk menceriakan rumah tangga kita, membahagiakan rumah tangga kita dengan haruman cinta yang senantiasa insya-Allah disuburkan hingga ke syurga nanti. Okey? Jadi saya kira cukup sekadar ini saja perkongsian sembang-sembang kita bersempena dengan cuti ini.
Dan saya doakan semoga Allah berikan manfaat yang banyak dalam perkongsian saya ini, dan mohon maaf sekiranya apa yang saya kongsikan ini mungkin apa yang saya cakapkan ini ada yang terguris, ada yang terasa hati, namun bukan niat saya. Yang pentingnya ialah kita nak sama-sama ambil iktibar. Moga Allah pelihara diri kita dan ahli keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami pasangan yang menjadi penyejuk di mata, penenang di hati, dan menjadi imam kepada orang bertakwa, anak-anak dan juga ahli keluarga kami. Amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum saya terlupa, sekali lagi jangan lupa untuk dapatkan penanda buku ataupun penanda Al-Quran yang comel, yang cantik, yang kemas ini untuk kita sebagai tanda menghargai dan melayan buku dan mushaf Quran kita dengan sebaiknya, insya-Allah. Tekan saja di link yang saya letakkan di caption Facebook saya. Okey, mudah-mudahan Allah pemudahkan. Okey, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami. Ya Allah, bantulah kami agar kami sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Bantulah kami agar kami senantiasa bersyukur akan nikmat-Mu. Bantulah kami agar kami senantiasa memperelokkan amal ibadah kami hanya sahaja untuk-Mu, ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua para penonton. Semoga ada rezeki dan lain-lain kesempatan kita bersua lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.